Mak tak sangka. Sebab mak cuma nak operate mata je kan. Tiba-tiba jadi macam ni. Terpaksalah ikut tanggungjawab. Banda jengka Pahang. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Bersamamu kali ini ke Felda Sena, jengka 16 menjejaki keluarga Suzy Zainah Ahmad, 45 tahun, yang mengalami kesempitan hidup bersama keluarganya. Segala cabaran dan dugaan diharungi bersama ibu bapanya Ahmad Hamid 70 tahun, Zainab Surip 69 tahun serta adiknya Nuzrul Azwan Ahmad 43 tahun dan Muhammad Azizi Ahmad 33 tahun. Suzy Zainah terus berjuang demi meneruskan kehidupan. Sebagai ahli keluarga ini, dia turut bertanggungjawab mencari rezeki untuk keluarga tercinta. Namun, semua terbatas dengan apa yang menimpa keluarganya. Pada pertengahan 2022, Ibu Suzy mengalami sakit mata. Kemudian dia terjatuh di rumah dan dikejarkan ke hospital. Hasil pemeriksaan oleh pakar perubatan di hospital mendapati Ibu Suzy mengalami serangan saraf kritikal di seluruh badan. Pakar perubatan mengesahkan Ibu Suzy menghidapi penyakit strok dan dinasihatkan untuk mendapat rawatan susulan. Namun apabila dibenarkan pulang ke rumah, dia kabur penglihatan dan tidak boleh berjalan, hanya terlantar di atas katil sehingga kini. Kini, Suzy mengalami ujian yang amat besar. Suzy bersyukur kerana mendapat keizinan daripada suami, walaupun berjauhan di sisi suaminya menjaga ibu bapa yang sakit serta 2 orang adik yang mengalami kecacatan fizikal. Sejak 10 tahun yang lalu, Suzy telah mendirikan rumah tangga bersama suaminya Muhammad Zayadi Mat Hassan, 36 tahun, dan menetap di Kajang, Selangor. Sebelum ini, Suzy pernah mendirikan rumah tangga bersama suami pertamanya dan dikurniakan seorang cahaya mata, Zafira Erika Abdul Samad, 18 tahun. Pada tahun 2019, Suzy pernah mengalami strok separuh badan dan di waktu itu, Ibu Suzy menjaganya sehingga pulih. Mak tak sangka. Sebab mak cuma nak operate mata je kan. Tiba-tiba jadi macam ni. Terpaksalah ikut tanggungjawab. Mula-mula tu tak boleh terima juga. Tak boleh terima serentak belaka kan. Lepas tu fikir-fikir apa semua. Minta ubat tunjuk. Lepas tu jiran sebelah rumah banyak membantu. Dia cakap, Suzy ni ujian untuk awak. Lepas tu kita reda lah. Memang reda lah. Terpaksa. Kasih sayang seorang anak terhadap ibu membawa ke syurga. Suzy memikul tanggungjawab memberikan ubat tahan sakit dan ubat cair darah kepada ibunya. Menurut Suzy, ubatan itu akan diberikan 2 kali sehari di waktu siang dan malam. Suzy juga memastikan keadaan ibunya sentiasa tenang supaya dia dapat mengawal emosi yang kadangkala tidak stabil. Begitu juga kasih sayang seorang anak terhadap bapa membawa ke syurga. Bapa Suzy pula menghidap kanser tulang. Setiap hari, Suzy akan memberi ubat tahan sakit kepada bapanya. Bapa Suzy menjalani rawatan susulan 3 bulan sekali di Hospital Besar Kuala Lumpur. Menurut Suzy, kadangkala bapanya lupa ingatan dan dia tidak sedar apa yang dilakukan.
ayah lupa apa yang dia buat tu. Bila kita tanya, dia cakap dia tak tahu bila masa ayah buat. Lepas tu macam ni lah, ayah sentiasa dia makan ubat hospital, ayah sentiasa tidur. Ayah banyak tidur. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, ujian dan dugaan yang dialami Suzy adalah ketentuan ilahi. Selain menjaga ibu bapa, Suzy juga perlu memikul tanggungjawab menjaga adik bongsunya yang mengalami kecacatan fizikal. Setiap hari, Suzy akan memberi makan, minum serta memandikan adik bongsu yang istimewa ini. Saya pun kurang sihat sama. Lepas tu, terpaksa pikul tanggungjawab macam ni. Saya reda lah. Nak buat macam mana? Saya kena jaga adik lagi. Adik pula yang seorang tu pula OKU. 2 orang OKU. Dengan mak stroke, ayah kanser. Semua saya terpaksa pikul lah. Mak tak sangka. Sebab mak cuma nak operate mata je kan. Tiba-tiba jadi macam ni. Terpaksalah pikul tanggungjawab. Kasih sayang seorang kakak terhadap keluarga tiada nilainya. Suzy memasak hidangan seperti bubur untuk keluarga tersayang dan menikmati juadah bersama-sama. Bagi Suzy, meskipun tidak dapat menjalani kehidupan yang sempurna seperti orang lain, namun dia tetap bersyukur kerana keluarga sentiasa berada di sisinya. Suzy sekeluarga amat bersyukur dengan rezeki yang diberikan. Suzy sanggup berkorban masa dan tenaga untuk melihat keluarga tidak mengikat perut dan berharap ibu bapa dan kedua adiknya akan sembuh seperti sebelum ini. Bagi Suzy, rezeki yang sedia ada cukuplah sekadar untuk dijadikan makan tengah hari buat mereka sekeluarga. Mak nak apa, semua saya buat. Memang mak nak apa-apa pun, mak nak. Selalunya mak memang nak makan paru kan, paru goreng tu. Macam mana tak ada duit, sekalipun cari juga untuk mak. Tak apa, saya tak makan pun tak apa. Mak tak tahu saya tak makan. Sebiar lebih-lebihkan untuk ayah apa semua. Nuzrul Azwan, anak ketiga daripada 8 adik-beradik keluarga ini. Pada tahun 2011, dia terlibat dalam kemalangan jalan raya dan mengakibatkan dirinya menjadi seorang orang kurang upaya sehingga kini. Tetapi Nuzrul Azwan tidak patah semangat untuk mencari rezeki membantu kakaknya menjual nasi biryani secara tempahan. Mereka berdua berusaha mencukupkan keperluan perbelanjaan harian buat keluarga. Segala cabaran dan dugaan diharungi bersama kakaknya. Nuzrul Azwan tetap berjuang dan bertanggungjawab buat keluarga tercinta. Betul lah, kami adik-beradik, dia seorang je yang perempuan. Dengan saya macam ni, saya dah tak boleh. Dulu saya boleh juga berniaga-niaga dah. Bila dah sakit macam ni, semua tak boleh nak buat. Pergerakan batal. Tuan dah takdirkan macam ni semuanya. Kena reda. Memang dia banyak membantulah untuk perniagaan saya buat nasi biryani kan. Ni dia dah jadi macam tu. Selalunya memang kami berdua lah yang buat bisnes tu kan. Menurut Suzy, nasi biryani yang dijual bukan setiap hari, tetapi dijual apabila menerima tempahan daripada penggemar nasi biryani yang dimasak olehnya. Mujurlah kali ini, Suzy menerima tempahan dalam kuantiti yang banyak daripada seorang penduduk Felda Sena, jengka 16. Walaupun berat ujian ini,
Suzy tetap mempunyai semangat yang tinggi mencari rezeki untuk meringankan beban menampung kos sara hidup keluarganya. Suzy juga mengusahakan tanaman pokok hiasan dan menjualnya di rumah. Dia mengusahakan secara sampingan sejak 2 tahun yang lalu bagi mencukupkan perbelanjaan keluarga. Sabar adalah kunci kebahagiaan dan apa yang penting, keluarga ini sentiasa bersama dikala suka mahupun duka. Kehidupan yang dilalui ini adalah ujian yang Maha Esa. Siapa sangka susuk tubuh ini dahulunya membanting tulang mencari rezeki dan memberikan kasih sayang membesarkan anak-anak. Suzy tidak pernah sama sekali mengeluh akan nasib yang menimpa keluarganya. Setiap hari, Suzy akan mengurut ibunya untuk melancarkan perjalanan darah. Menurut Suzy, melalui urutan ini, sekurang-kurangnya dapat memberikan semangat kepada ibunya dan mudah-mudahan kembali sihat seperti sebelum ini. Waktu mula-mula sampai dulu, mak keluar daripada hospital, mak tak boleh bercakap langsung. Mak mulut sengit, apa semua, memang mak tak boleh gerak-gerak apa semua. Kita orang berubat kan. Berubat, makan ubat hospital. Alhamdulillah lah mak boleh tengok mak punya mak kuat. Mak ada perubahan. Sebab hari itu waktu saya kena stroke, mak banyak bantulah berubat apa semua. Sebabnya mungkin Allah nak uji saya macam mana mak jaga saya. Sekarang giliran saya pula jaga mak. Macam mana tak ada duit sekalipun cari juga untuk mak. Tak apa saya tak makan pun tak apa. Mak tak tahu saya tak makan. Mendengar kisah Suzy Zainah, syarikat Faiza Sendirian Berhad berbesar hati untuk menyantuni keluarga ini. Wakil syarikat Faiza Zon Timur, pengurus cawangan Timur Azrul Hairi Azimi hadir membawa pelbagai barangan keluaran syarikat ini dan sedikit sebanyak pastinya dapat memberi kegembiraan buat mereka sekeluarga. Selain itu, produk seperti beras, tepung, rempah ratus dan pelbagai barangan asas ini dapat menambah bekalan makanan harian mereka. Beras basmati Kashmir, antara beras terbaik keluaran syarikat Faiza Sendirian Berhad sesuai untuk Suzy sekeluarga yang memerlukan makanan berkhasiat. Dalam ni macam-macam. Dia bagi tahu rahsia, macam mana nak buat, macam mana semua sekali. So, ni saya bagi ke akak. Semoga akak dapat ambil apa yang bagus untuk akak sekeluarga. Terima kasih. Boleh baca dan boleh ikutlah apa yang dia cakap, liku-liku hidup dia daripada awal sampai ke sekarang yang dah berjaya. Ada sedikit sumbangan daripada syarikat Faiza untuk satu family lah. Untuk apa, ayah, untuk mak, untuk adik-adik dan semua. Semoga dapat membantu, dapat ringankan beban tu, apa yang patut. Okey, terima kasih. Bagi Suzy, segala apa yang berlaku terhadap keluarganya adalah ketentuan ilahi. Setiap hari di waktu pagi dan malam, Suzy akan membersihkan badan ibunya. Ia adalah bertujuan bagi mengelakkan sebarang jangkitan kuman. Setiap 6 bulan, Ibu Suzy akan menjalani rawatan susulan di hospital. Menyedari kesusahan dan kesempitan hidup keluarga ini, Ahli Dewan Negeri Jengke yang berhormat Ustaz Haji Syahril Azman Abdul Halim Al-Hafiz dan yang berhormat Haji Kamal Asyari, Ahli Parlimen Kuala Krau bersama penduduk kampung hadir memberikan sumbangan kepada keluarga Suzy.
Antara sumbangan yang diberikan adalah seperti barangan asas keperluan dapur dan wang tunai untuk keperluan keluarga ini. Bagi Ustaz Haji Syahril, usaha murni yang dijalankan ini akan terus diusahakan dari masa ke semasa bagi membantu golongan yang memerlukan. InsyaAllah, usaha murni ini saya dan Yang Berhormat Ahli Parlimen Kuala Kerau Ustaz Kamal Ash'ari akan meneruskan di Dun Jengke dan di kawasan parlimen ini bagi membantu mereka yang susah, mereka yang dalam kesempitan, insya-Allah. Ini bersesuaian dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah sentiasa menolong hambanya selagi mana hambanya menolong hambanya yang lain. Hulurkan tangan, ringankan beban. Pertubuhan Kebajikan Empire Saudara Sahabat. Pertubuhan ini ditubuhkan pada 18 April 2022. Matlamat pertubuhan ini menyalurkan bantuan keperluan asas dapur kepada golongan asnaf bagi meringankan beban mereka. Presiden pertubuhan ini, Rahmat Ahmad, berbesar hati memberikan sumbangan keperluan seperti susu khas, lampin pakai buang dan tirai mandian kepada keluarga Suzy. Dengan sumbangan ini, sedikit sebanyak dapat mengurangkan beban Suzy sekeluarga. Kami terpanggil untuk membantu mereka yang dalam keadaan memerlukan. Seperti keluarga Suzy tadi, bapanya mengidap penyakit bara tulang dan maknya terlantar dan juga ada seorang anaknya tu dalam keadaan OKU. Jadi keperluan yang mereka perlukan sepanjang harian tu kami bawalah. Saya sarankan orang di luar sana, korporat ataupun badan-badan NGO yang mana mengetahui kes macam ni, kalau boleh kita sama-sama membantu mereka, meringankan beban mereka. InsyaAllah, moga apa yang kita usahakan akan diterima Allah SWT. Moga mak cepat sembuh, ayah cepat sembuh dan adik pun cepat sembuh. Boleh kita hidup secara biasalah. Moga mak cepat boleh berjalan lah macam biasa. Mak boleh nampak macam biasa. Setiap kejadian yang berlaku pasti ada hikmahnya. Walaupun berat ujian ini, dia reda dengan segala ketentuan ilahi. Di sebalik hujan yang turun, pasti ada pelangi yang menyinari. Awan yang mendung, pasti ada cahaya yang menanti. Bersamamu turut membantu 5 keluarga dari 3 buah negeri. 1 keluarga dari negeri Pulau Pinang, keluarga Rehana Sajid Abdullah. Manakala 3 keluarga dari negeri Kedah, keluarga Nurul Ain Jawahir Mat Isa. Keluarga Fadzila Ahmad, dan keluarga Cik Intan Mat Zain. Serta keluarga Nur Linda Muhammad Isa dari negeri Melaka. Bersama kita membantu mereka yang memerlukan.